Siapa manusia yang bila mana satu ketika dia dah lemah, dia tak kuat, tapi pahala dia berterusan, tak putus. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. Ayat yang saya baca tadi, muqaddimah surah biasa aja tuan-tuan, kita duk jumpa At-Tin. Jadi walaupun biasa kita duk jumpa lebih kurang 8 ayat surah ni, tapi dalam tu ada satu perkara besar yang Allah firmankan, falahum ajrun ghairu mamnun. Cerita tentang pengajarannya berkaitan satu kelompok manusia yang dia ni akan dapat pahala yang berterusan. Jadi ringkasnya Allah berfirman sebelum itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia ni sebaik-baik keadaan. Jadi ulama menyatakan sebaik-baik keadaan tu merujuk pada fizikalnya, merujuk kepada penciptaannya, merujuk pada semualah kemuliaan yang ada, akalnya dan sebagainya. Manusia sempurna, elok dah. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan ia kepada serendah-rendah keadaan. Subhanallah. Di sini para ulama beri dua pandangan. Satunya menyatakan keadaan manusia yang mulia kemudian kembali pada serendah kedudukan merujuk kepada yang pertama adalah keadaan di akhirat. Maknanya manusia di dunia ni mulia, hebat, dengan wajahnya yang cantik, Allah Ta'ala cipta sempurna. Tiba-tiba di sana nanti ada orang yang masalah, wajah hitam legam, kemudian dia subhanallah, kalau di dunia boleh berjalan, di sana tak boleh berjalan. Jadi merujuk pada susahnya dia di akhirat. Di dunia ni Allah berikan dia kehidupan dalam keadaan dia ni berpeluang dan boleh mengubah kedudukannya, boleh menjadi ahli syurga Allah, boleh dapat kebaikan yang banyak. Tiba-tiba di sana dia jadi orang sehina-hinanya. Ni hak pertama. Okay. Yang kedua, para ulama merujuk kepada manusia yang di akhir umur dia tiba-tiba dia jadi lemah. Bukan di akhirat tapi di dunia lagi. Di akhir umur tiba-tiba dia jadi lemah. Maknanya manusia pada permulaan muda dia kuat, dia boleh buat ibadat dengan banyak. Tiba-tiba di akhir umur dia ada kumpulan yang Allah kembalikan dia dalam keadaan yang lemah, tak kuat. Ketika itu, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pada waktu tu, waktu lemah, waktu tak kuat, ada manusia yang ganjaran pahalanya berterusan, tak putih-putih. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ini orang yang untung, tuan-tuan. Allah. Siapa manusia yang bila mana satu ketika dia dah lemah, dia tak kuat, tapi pahala dia berterusan, tak putih. Ini orang yang subhanallah sangat beruntung. Jadi disebutkan dalam tafsir Al-Munir, ini adalah keadaan bagaimana manusia yang pada ketika Allah beri dia kekuatan, dia jadi orang yang taat pada Tuhan. Allah bagi dia kekuatan, dia taat.
Dia mai semayang masjid, dia semayang sunat, dia baca Quran. Tapi bila mana Allah beri dia kelemahan, Allah stop dia dengan sesuatu. Contoh sakit, contoh dia tak boleh berjalan, contoh dia diuji dengan sesuatu sehingga dia tak boleh nak teruskan ibadat lama dia, ibadat yang selalu dia duk buat. Contoh mai masjid, dia tak boleh buat dah sebab dia sakit. Ataupun baca Quran, mata tak nampak dah, pakai spek pun tak boleh pi dah, tak boleh baca dah, terberhenti amalan Quran dia. Apa lagi? Sedekah, nak pergi sedekah pun dah tak boleh dah, contoh sebagainya. Orang macam ni falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala ibadat dulu ni sambung, continue. Itu yang disebutkan illal ladzina amanu. Kami kembalikan ke summa radadnahu asfala safilin, kembalikan pada keadaan yang selemah-lemahnya, illa, kecuali orang-orang ni dia tak jadi macam tu. Walaupun nampak dia lemah, tapi pahala dia sambung. Dia duduk terlantak ke hospital tu, tapi pahala dia jalan. Dia yang duduk tidur ke hospital tak boleh bangun mai semayang, dengan kita yang kadang mai, kadang tak mai, hak nu lagi elok silap-silap. Pahala dia sambung. Di ayat ni tuan-tuan, sekali imbah kita nampak persoalan manusia di sana, di akhirat yang kafir, tidak beriman dan sebagainya. Ada satu lagi tafsiran para ulama bagi pengajaran besar pada kita, iaitu akan ada kelompok yang Allah muliakan dengan ganjaran pahala berterusan, tak putih-putih. Orang ni ialah mereka yang manfaatkan waktu kuat mereka. Ni tuan-tuan, waktu kita kuat ni pulun buat. Allah bagi boleh gerak elok ni, boleh jalan elok, jalan, pergi buat kebajikan, buat ibadat. Allah Ta'ala bagi boleh bangkit, semayang. Allah Ta'ala bagi boleh baca Quran, baca. Sampai satu masa kalau otak kita dah tak boleh baca Quran dah, kalaulah diuji macam tu dah tak boleh nak baca otak kita, orang yang sentiasa baca Quran, contoh tiap-tiap malam sebelum tidur Al-Mulk mesti dia baca, contoh. Tiba-tiba Allah uji dengan dia satu hari kesakitan dan sebagainya, wala'ayazubillah, dia tak boleh dah nak baca Quran, sakit terlantak. Pahala baca Quran setiap malam dia sambung, continue, berterusan. Ni tuan-tuan untung. Tentulah juga kita nak kiaskan mai kuliah. Kita waktu ada kekuatan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kesihatan, keamanan, mai kuliah. Satu masa tiba-tiba stop, contoh COVID baru ni. COVID. Ada orang hak COVID-19 stop, dia tak boleh main masjid. Ada manusia yang moga-moga pahala dia berterusan. Kalau ikut faham daripada ayat ni, falahum ajrun ghairu mamnun. Dia tersekat tapi moga-moga pahalanya berterusan. Kuliah terberhenti, tapi dia memang selalu jenis orang yang mai kuliah. Tiba-tiba kuliah terberhenti sebab satu yang bukan dia nak, tapi dia tak boleh nak pergi. Maka orang-orang ini dia berpeluang dan moga-moga ia mendapat ganjaran pahala yang berterusan. Ringkasnya tuan-tuan, masa Allah bagi sihat elok ni, buat baik banyaklah, pulunlah, sampai jadi kelaziman. Satu masa bila Allah Ta'ala berhenti kita daripada ibadat, waktu tu tunggu ambil saham lah, ambil gaji je. Allah, di tuan-tuan, moga-moga kehadiran kita ke sini, ke rumah Allah Ta'ala ni, sesuatu yang kita lazimi dan kita istiqamah, insya-Allah.